Assalamualaikum guys, it's your boy Syarul. Welcome back to my channel. Back. Terima kasih guys sebab dah klik video ni. Tapi sebelum kita lanjutkan kisah rabak seram kita hari ni, aku nak korang subscribe ke channel aku supaya aku lebih bersemangat lagi untuk buat konten-konten yang menarik lagi pada masa akan datang guys. Tanpa membuang masa lagi, let's jump to the story. Kisah ni berlaku kepada Karim, bukan nama sebenar, yang terjadi pada satu malam sekitar pertengahan 2009. Si Karim ni pemandu teksi guys. Okey, cerita dia macam ni. Malam tu bila dia kira duit hasil bawa teksi dia siang tadi, dia pening kepala guys, sebab duit sewa teksi pun tak lepas pada hari tu. So dia ambil keputusan nak kerja lebih masa. Dia tengok jam dah pukul 7.45 malam. Biasanya pukul 9 malam dia dah balik rumah guys. So si Karim ni call bini dia untuk bagi tahu dia terpaksa kerja hingga lewat malam. Malam tu dia merayau-rayau di sekitar Bandar Kuala Lumpur cari penumpang. Tapi sampai pukul 10 malam baru 2 orang je penumpang yang dia dapat. Itu pun perjalanannya tidaklah begitu jauh. Biasanya paling tidak pun dia boleh dapat sehingga RM500 sehari guys. Tapi hari tu sejak dari pagi sampai ke malam, Karim baru dapat RM150 je. Karim buat keputusan nak cari lagi penumpang. Dia park teksi dia dekat depan sebuah kelab malam. Mungkin ada rezeki dia dekat situ kot. Malam tu bukan malam minggu, so tak ramai orang di sekitar kelab tu. Tapi mungkin dah rezeki dia. 10 minit kemudian seorang wanita berpakaian agak seksi masuk dalam teksi dia. "Beranang bang? Boleh, saya kena balik rumah kakak saya. Kawan saya janji nak datang tapi sampai sekarang batang hidung pun tak nampak," kata wanita tu. Karim terdiam. Beranang? Jauhnya. Paling cepat pun makan masa kira-kira sejam perjalanan. Malam pula tu. Belum tentu dapat penumpang dalam perjalanan balik ke Kuala Lumpur. Duit minyak bukannya sikit. Rugi juga ni. Karim garuk kepala. Tapi kalau ditolak, dia hilang satu rezeki. "Bang, tolong bang. Berapa abang nak saya bayar? RM150 pun boleh. Saya sanggup," kata wanita tu. Bila tengok Karim ni terdiam lama sangat, hati Karim dah mula berbelah bagi. Akhirnya disebabkan kasihan, Karim bersetuju. Harap-harap duit tambang tu nanti dapat tampung kekurangan pendapatan dia pada hari tu. Masa dalam perjalanan, bermacam-macam topik yang diorang sembang. Wanita tu memang peramah. Perjalanan ke tempat yang dituju tu, Karim terpaksa lalu dekat kawasan yang agak gelap. Kiri dan kanan hanya belukar dan pokok-pokok besar je guys. Semakin lama, kawasan semakin gelap guys. Walau bagaimanapun, perbualan diorang semakin rancak. Tiba di satu selekor, tiba-tiba je wanita tu bersuara. "Bang, balik kejap lagi. Abang jaga-jaga sikit dekat kawasan ni. Dah ramai orang jumpa hantu kat sini," kata wanita tu sambil menunjukkan kawasan yang dikatakan keras tu guys. "Ish, jangan cakap macam tu. Gelap ni," kata Karim. Dia sebenarnya dah seriau bila wanita tu cakap macam tu guys. Lepas lebih kurang sejam perjalanan, akhirnya diorang sampai ke tempat yang dituju, iaitu sebuah kampung yang agak jauh dari jalan besar guys. Wanita tu menghulurkan 3 keping not RM50. Baru je Karim nak pulangkan duit baki, wanita tu suruh dia simpan je duit tu. Dan wanita tu berterima kasih banyak-banyak sebab sudi hantar dia ke rumah kakaknya. Karim kemudiannya terus gerak. Jam masa tu dah pukul 11.30 malam guys. Dia nak sampai cepat dekat KL untuk cari penumpang lain. Dia memang tak harap ada penumpang dekat beranang malam-malam buta macam ni. Masa dia tengah memandu tu guys, untuk keluar dari kawasan tu, hujan renyai tiba-tiba dia turun guys. Pelik juga dia sebab sebelum tu tak ada sebarang tanda pun nak hujan. Tiba dekat satu selekor, Karim nampak seorang wanita melambai-lambai tangan. "Alhamdulillah, dapat lagi rezeki," kata Karim dalam hati dan terus memberhentikan teksi dia. "Nak ke mana dik?" "Bangi bang," balas wanita tu. "Okey boleh." Wanita tu masuk dan duduk dekat kursi belakang. Bau wanita tu sungguh wangi guys, macam bau bunga melo. Bibirnya merah, berbaju kebaya dan rambut bersanggul kemas. Pakaiannya macam orang 60-an dulu guys. Cuma yang menghairankan si Karim ni, dari mana wanita tu datang. Dah lah kiri kanan berluka guys. Macam-macam Karim fikir, tapi dia cuba bersangka baik. "Keberangi buat apa malam-malam ni?" soal Karim. "Rumah saya dekat sana bang. Tadi datang rumah makcik," balas wanita tu. Suara dia antara dengar dengan tidak je guys. Karim bertambah hairan. Seingat dia, masa perjalanan hantar penumpang tadi tu, dia tak nampak pun sebuah rumah pun dekat kawasan tu. Hanya hutan belukar je dekat kiri dan kanan jalan tu. Tiba-tiba Karim teringat kata-kata penumpang pertama tadi pasal kawasan berhantu tu. Wanita tu pun muncul dekat kawasan yang dikatakan keras tu guys. Karim pandang cermin pandang belakang. Dia nampak wanita tu tersenyum dekat dia. Tak mungkin wanita ni hantu. Mana ada hantu boleh bercakap, fikir Karim. Muka wanita tu pun cantik. Kalau macam ni lah rupa hantu, hari-hari pun dia sanggup jumpa, kata Karim dalam hati. "Abang ikut jalan dalam je lah.
dekat sikit, kata wanita tu. Karim pun angguk kepala sebab dia pun memang cepat nak balik KL. Karim pun ikutlah jalan yang ditunjuk oleh wanita tu. Tapi kawasan tu gelap guys. Dia tak bertembung dengan sebiji kereta pun. Perjalanan jadi begitu sunyi dan gelap. Karim rasa macam tengah drive di sebuah dunia yang lain, yang kosong dan hitam guys. Semasa diorang merentasi sebuah kawasan belukar, wanita tu mula bercerita. Katanya kawasan tu memang jarang orang lalu. Dulu pernah berlaku kemalangan ngeri dekat situ. Dalam kemalangan tu, seorang mangsa wanita putus kepalanya dan sehingga hari ini guys, kepalanya masih belum jumpa. Lepas kejadian tu, penduduk sekitar mengatakan selepas pukul 12 malam, mereka sering ternampak kelibat wanita merayau-rayau dekat kawasan tu. Kata orang, perempuan tu sedang mencari kepalanya yang hilang. Sambung wanita tu lagi. Habis je bercerita, wanita tu tiba-tiba minta si Karim ni berhentikan teksi dia. Katanya dia rasa nak termuntah. Karim segera berhentikan teksi dan wanita tu terus keluar. Dia melari menuju ke kawasan yang bersemak samun. Dah dekat 5 minit si Karim ni tunggu, tapi wanita tu belum masuk juga dalam teksi dia. Karim pun mula risau lah. Dah lah duduk sorang-sorang dalam kawasan hutan yang gelap dan sunyi macam tu guys. Dia dah rasa seram. Cerita wanita tadi dengan penumpang yang dia mula-mula hantar tadi asyik bermain-main je dekat fikiran dia guys. Ish, tak boleh jadi ni. Karim mula hilang sabar. Dia kemudiannya keluar cari wanita tu dan nampak semak samun dekat situ bergerak-gerak guys. Masa dia tengah perhatikan semak samun tu, tiba-tiba Karim terdengar suara orang menjerit minta tolong. Apa pula yang jadi ni? Karim terus berlari ke arah semak tu. Dekat situ dia nampak wanita tu terbongkok-bongkok macam tengah mencari sesuatu guys. Cari apa cik? Tanya Karim. Wanita tu tak menjawab. Sebaliknya berpusing tepat menghadap Karim. Bila dia toleh guys, kaki Karim terasa lembik guys. Alangkah terkejutnya bila dia tengok wanita tu tak berkepala guys. Badan Karim terus menggigil. Tanpa berlengah lagi, dia terus berlari masuk ke dalam teksi dia dan terus memecut balik ke KL. Setelah jauh meninggalkan tempat tu, Karim pandang cermin pandang belakang balik. Berderau darah dia bila dia tengok penumpang wanita tadi ada dekat kursi penumpang belakang guys. Tangan si Karim terketar-ketar guys. Yang peliknya, bila si Karim ni memberanikan diri untuk paling ke belakang, dia tak nampak sesiapa pun dekat situ guys. Karim segera naikkan cermin tu guys, cermin pandang belakang tu, supaya dia tak dapat melihat ke belakang lagi. Karim pecut dan cari kawasan yang lebih terang sikit. Walaupun kursi belakang tu nampak kosong guys, tapi dia rasakan macam ada seseorang yang duduk dekat situ. Bulu roma Karim tegak berdiri dah guys. Suhu dalam teksi terasa panas walaupun dia dah buka aircon. Dia terus pecut dan bila sampai dekat sebuah kawasan perumahan yang agak cerah, barulah si Karim ni berhentikan teksi dia. Sepantas kilat Karim buka pintu dan terus berlari keluar. Dari jauh Karim perhatikan teksi dia. Tak nampak sesiapa pun dekat dalam. Lepas dia tengok dan puas hati tak ada apa-apa dekat situ, dia sambung balik perjalanan dia nak balik rumah. Tak jadi pergi KL balik. Malam tu perjalanan ke rumah dia dekat Gombak terasa begitu jauh guys. Lutut Karim jadi lemah, dada masih lagi berdebar-debar. Kejadian tu menyebabkan Karim demam selama 4-5 hari. Bermakna 4-5 hari itulah dia tak dapat bekerja guys. Sejak malam tu Karim tak lagi bawa teksi. Kejadian tersebut benar-benar menakutkan dia. Cerita yang dia lalui itu kemudian sampai ke telinga kawan-kawan. Masing-masing mula berwaspada bila mengambil penumpang pada tengah malam, terutama yang minta supaya dihantar ke Beranang. Guys, kalau korang naik teksi, cubalah tanya dekat pemandu tu, adakah mereka pernah mengalami kejadian-kejadian misteri seperti yang Karim lalui. Cerita ni berkenaan dengan seorang pemuda yang bernama Basir. Dia ni suka cakap besar guys dan berlagak pula tu. Tapi sekarang tak lagi. Semuanya disebabkan satu peristiwa yang dia alami pada awal tahun 2010 guys. Masa tu pukul 9 malam. Suasana dekat kedai kopi Pak Kasim masih lagi riuh. Semua pelanggan tengah asyik tengok Gusti dekat TV. Salah seorang daripada mereka adalah si Basir ni. Diorang menjerit-jerit tengok aksi hero kegemaran masing-masing yang sedang bertarung sampai muka berdarah-darah. Alah guys, kalau tinggal dekat kampung, korang mesti faham macam mana suasananya. Dekat kedai kopi lah tempat penduduk-penduduk kampung berkumpul pada waktu malam. Nak pula kedai kopi tu ada sediakan TV. Rancangan yang sering ditayangkan pula Gusti guys. Kedai kopi Pak Kasim letaknya bersebelahan dengan kampung si Basir ni. Jaraknya lebih kurang 1 km je dan dipisahkan oleh kebun getah dan belukar. Masa si Basir ni tengah leka tengok TV, tiba-tiba dari jauh dia ternampak ada seseorang yang tengah berlari ke arah kedai Pak Kasim. Bila dah dekat, lah si Jamil rupanya. "Pak Kasim, saya nampak hantu," kata Jamil sambil tercungap-cungap. Mukanya pucat guys. "Hantu?" Bila dengar je Jamil cakap macam tu, si Basir ni terus ketawakan Jamil. Basir cakap dekat Pak Kasim yang Jamil ni memang macam tu. Penakut, daun kayu pun disangka hantu. Tiang telefon dikatanya hantu galah. Pak Kasim tanya dekat Jamil, betul ke dia terjumpa hantu? Jamil cakap dia tak bohong. Hantu tu serba putih, mukanya hodoh, berdiri dekat bawah sebatang pokok besar di tepi sungai, kira-kira 100 meter dari sini. Bila Jamil bercakap je, si Basir ni pula terus potong kata-kata si Jamil tu. Dia ejek pula si Jamil.
Basir cakap dia dah 30 tahun hidup, tak pernah sekali pun terjumpa hantu. Mungkin si Jamil ni sengaja mereka-reka cerita untuk takutkan diorang. Jamil, cubalah jadi jantan sikit. Kau ni dari kecil sampai ketua penakut. Basir terus ketawa. Walaupun cerita Jamil tu Basir pelekehkan, tapi Basir perasan ada pelanggan kedai Pak Kasim yang mula tak senang duduk dan ada yang mula angkat kaki balik rumah. Basir giling kepala. Dia cakap ni semua Jamil punya pasal. Disebabkan cerita mengarutnya, ramai orang dah mula takut. Basir ingat lagi, lepas beberapa orang pelanggan beredar, dia duduk minum sambil tengok perlawanan Gusti dekat TV. Jamil masih lagi bercerita dekat Pak Kasim, tapi dia tersenyum sinis. Basir abaikan segala apa yang diceritakan Jamil. Pukul 12 malam, selepas rancangan Gusti tamat, Basir hidupkan motosikal untuk pulang ke rumah guys. Dia rasa kelakar bila teringat balik apa yang Jamil ceritakan. Basir ni memang tak percaya dalam kampung dia ada hantu. Seumur hidup dia merayap pada waktu malam, tak pernah sekalipun dia bertembung dengan makhluk tu. Malam begitu dingin, Basir menunggang motosikal seorang diri melintasi kawasan belukar yang memisahkan kampung dia dengan kedai Pak Kasim tu. Semasa masuk simpang ke kampung dia, tiba-tiba motosikal Basir terasa berat guys. Dia berhentikan motosikal dan pandang ke belakang. Tak ada sesiapa pun. Dia teruskan perjalanan balik. Sebelum sampai rumah, Basir ternampak sekumpulan budak-budak kampung tengah lepak. Hajat hati dia memang nak join sekali, tapi baru je Basir nak tongkat motosikal dia, budak-budak tu semua terus berlari sambil menjerit guys. Hantu, hantu. Basir rasa heran lah. Apa hal budak ni? Diorang ajak aku hantu ke? Basir terus tinggalkan tempat tu dan pulang ke rumah. Esoknya, Basir terpaksa kerja lebih masa. Dia kerja sebagai seorang penyelia dekat kilang kain. Jadual kerja ni memang tak menentu guys. Dalam masa yang sama, Basir asyik teringat pasal cerita semalam. Dia rasa pelik kenapa budak-budak tu lari bila nampak dia datang. Sedang asyik memikirkan pasal tu, tiba-tiba Basir disapa oleh seorang kawan. "Seh, betul ke aku dengar budak-budak kata dia nampak ada hantu duduk dekat belakang motosikal kau semalam?" Soal kawan Basir. Basir ketawa terbahak-bahak. Lah, patutlah budak-budak tu semalam lagi. Rupa-rupanya ternampak hantu. Semua tu mengarut lah. Aku tak nampak apa-apa pun, kata Basir. Kau jangan percaya cakap budak-budak tu lah. Dia orang tu membohong je, kata Basir lagi sambil ketawa. Basir terus tinggalkan kawan dia tu. Basir habis kerja pukul 2 pagi. Dia pun balik ke rumah. Badan dia terasa penat guys. Dia menghidupkan motosikal dia, terus dia pecut balik ke rumah. Sampai di persimpangan masuk ke kampung dia, Basir ternampak ada seorang gadis duduk seorang diri dekat bus stop. Tanpa berfikir panjang, Basir terus berhenti dekat depan gadis tu. Timbul pula rasa kesian bila tengok gadis tu seorang-seorang diri dalam gelap. Basir dah ketan dekat gadis tu. Dia tengok mukanya sungguh cantik. Bau pun sangat wangi. Sebelum ni Basir tak pernah tengok pun gadis cantik tu dekat kampung dia. "Tunggu siapa dik?" tanya Basir. Gadis tu hanya diam dan tersenyum je. Basir tanya soalan kedua, tapi tak ada jawapan juga. Bau gadis tu memang sungguh menggoda guys, membuatkan si Basir ni hilang pedoman. Dia memberanikan diri pegang tangan gadis tu. Gadis tu tersipu-sipu malu. Dia tak marah dengan apa yang Basir lakukan. Melihatkan reaksi gadis tu yang macam malu tapi mau, Basir terus ajaknya pulang ke rumah. Niat dia yang pada mulanya cuma rasa kasihan, kini bertukar dengan nafsu guys. Maklumlah, dekat sekitar kampung dia memang ada anak-anak gadis yang boleh diajak berunding. Basir pula jenis yang pantang nampak. Tapi semasa Basir hidupkan enjin motosikal, tiba-tiba gadis tu hilang dari pandangan dia guys. Dia tercari-cari ke mana perginya gadis tu. Pelik, cepat betul dia tinggalkan tempat tu. Masa Basir tengah tercari-cari tu, tiba-tiba muncul satu lembaga putih menyerupai seorang perempuan di belakang dia. Serentak dengan tu, Basir terbau kapur barus yang biasa digunakan semasa memandikan mayat. Baik je dia toleh ke belakang, Basir terkejut guys melihat satu makhluk yang sungguh hodoh. Mukanya mengerutu, kulitnya terbakar, ada darah meleleh-leleh keluar dari mulut makhluk tu guys. Basir tergamam guys, tambah menggerunkan apabila melihat makhluk tu bergerak datang dekat dia guys. Tanpa berlengah lagi, Basir segera melompat ke atas motosikal dia dan terus pecut. Sampai je dekat rumah, Basir terus campakkan motosikal dan berlari mengetuk pintu rumah dia guys. Dum 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 dum. Mak dia terpinga-pinga tengok Basir ni tercungap-cungap. Basir masuk ke dalam rumah, terus dia kunci pintu guys. Macam-macam mak dia tanya, satu pun Basir tak jawab. Dia terus berlari masuk dalam bilik dia. Apa yang menakutkan, bila Basir buka lampu bilik dia, dia ternampak satu jelmaan putih sedang berdiri dekat luar tingkap bilik dia guys. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Basir terus melompat ke atas katil. Mak dia ketuk pintu bilik dan panggil Basir berulang kali. Mak dia tanya apa jadi kat dalam, tapi Basir tak menjawab guys. Dia tak nak mak dia tahu apa yang baru terjadi. Basir tutup muka dia dengan selimut. Badan dia dah menggigil-gigil ketakutan. 5 minit kemudian, Basir terdengar macam bunyi cakaran dekat dinding rumah dia. Tak lama kemudian, tiba-tiba dia tercium bau kapur barus. Bau tu sungguh kuat dan terasa macam dekat sebelah dia je. Basir bertambah takut guys. Dia tekuk telinga dia dengan bantal dan pejamkan mata dia rapat-rapat. Dia tak tahu apa nak buat dah. Dada dia rasa nak meletup sebab terlampau takut. Bagi mengelakkan daripada melihat jelmaan yang menakutkan tu guys,
Basir terus je pejam mata. Dia tak sanggup tengok lagi makhluk hodoh tu buat kali kedua. Mulut dia terkumat kamit membaca ayat-ayat Al-Quran yang dia hafal. Lama kelamaan bau tu sedikit demi sedikit hilang, tapi Basir tetap pejamkan mata dia. Basir terasa lega. Malam itulah untuk pertama kalinya dia rasakan begitu lama untuk tibanya waktu pagi. Esoknya badan dia panas, kepala pening. Basir demam selama 3 hari guys. Sekarang Basir dah fobia nak keluar pada waktu malam. Tiba je waktu malam, hati dia akan berdebar-debar guys. Basir dah jarang lepak dekat warung Pak Kasim tu, sampaikan menjadi tanda tanya kaki lepak dekat warung tu. Tapi diorang semua tak tahu apa puncanya, sebab si Basir ni tak ceritakan kepada siapa-siapa, termasuklah kepada keluarga dia sendiri guys. Sekarang kalau orang bercerita pasal hantu, dia diamkan je. Nak kata takut, jatuh pula ego dia. Satu lagi, takut pula jadi syirik. Kita hanya perlu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya kepada syaitan dan jin. Selepas kejadian tu memang Basir dah jarang keluar malam. Kalau keluar pun pukul 9 malam dah balik. Dan dia dah bertaubat tak nak lagi angkut gadis-gadis dekat tepi jalan. Okay guys, 2 kisah untuk video kali ni. Kepada korang yang follow siri bercakap dengan jin, jangan lupa Jumaat ni pukul 8.30 malam. Jangan lupa subscribe sekali guys. Kita jumpa lagi di video akan datang. Adios.